Selamat pagi dan selamat petang, sorry. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Oke, baiklah. Kita akan terus dengan penceritaan akhir PM kertas 2 SPM. Correct. Kertas 2 BM terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jumlah soalan 9 soalan. Bahagian A terdiri daripada 5 soalan. Soalan tata bahasa, soalan yang itu soalan tata bahasa. Soalan yang ada dalam bahagian E, morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard, dan peribahasa. Soalan 1, morfologi. Kamu calon dikehendaki mengenal pasti kata-kata tertentu dan perlu menggariskan atau membulatkan, tetapi tidak semestinya. Kamu hanya haruslah membaca apa kehendak soalan. Dan daripada selepas kamu dapat itu kata-kata, kamu baru ingat membina ayat. Tidak boleh menggunakan ayat dari petikan dan tidak boleh mengubahkan perkataan yang dikenal pasti. Maksudnya, kalau perkataan dalam petikan kamu dapat menggunakan, kamu tukar pergi penggunaan, tidak boleh. Contoh, dari sini kamu dikehendaki pasti 3 kata sendi dan membina 3 ayat berdasarkan kata-kata sendi yang disenaraikan. Yang di sini ada dalam, ada oleh, ada ke, ada di, daripada. Oke. Guna perkataan dalam, kata sendi dalam. Kita harus bekerja sama dalam menyelesaikan sahsia dalam kalangan remaja pada hari ini karena mereka merupakan golongan pelapis negara. Setelah kamu tulis ayat, setelah kamu tulis ayat, kamu haruslah eh, kamu haruslah menggariskan perkataan sendi. Perkataan sendi. Bagian soalan 2. Soalan 2. Sintaksis. Sintaksis. Mengenal pasti jenis ayat, contoh, pola ayat penyata, dan alat ayat tanya. Nah, jangan lalai. Nah, tulis balik ayat. Tulis balik ayat. Jangan lalai maksudnya jangan malas. Tulis balik itu ayat. Oke. Gini, ini dia punya contoh soalan. Oke. Dia minta ayat, betul. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah. Kamu cari satu aja. Oke. Soalan 3, penyuntingan. Kesalahan. Dia cari kesalahan bahasa, kesalahan istilah, kesalahan ejaan. Harus tulis perkataan ataupun frasa yang salah dan betulkan. Gini. Oke. Ya. Kalau saya syorkan jangan tulis dalam kotak gini. Petak. Tulis dalam ayat. Tulis gini. Barang. Barang. Sengkang, barangan. Tulis gini.
Barangan. Oke, barangan. Ufu. Barangan. Tulis gini, senang sikit. Oke. Ingat, tulis balik ayat, tulis balik frasa asal. Oke. Soalan 4 bahasa Melayu standar. Oke, soalan 4 yang seterusnya bahasa Melayu standar. Kamu akan diberi satu petikan dan dari itu kamu harus eh, terjemahkan, in a way, kamu terjemahkan petikan tersebut yang ditulis bahasa Melayu tradisional kepada bahasa Melayu modern yang orang sekarang boleh paham. Kamu tidak boleh menukar maksud asal petikan. Oke. Contohnya ini yang dipetik daripada uh, antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Saya pernah baca cerita ini, boleh paham lah. Bisa boleh paham lah. Sorry, bukan bahasa Melayu tradisional ya, bahasa Melayu klasik. Oke. Ya. Seketika lagi maka seketika lagi maka Laksamana pun datang dari membawa syahwat dari keris Kertalasari. Nah, so ini tukar. Sebentar nanti Laksamana akan datang membawa syahwat ataupun kemaluan. Ini dia punya. So, setelah kamu sudah tukar perkataan-perkataan tertentu, bukan tukar seluruh petikan ya, tukar yang bahasa, tukar sesetengah perkataan supaya dia boleh difahamkan. Ini sebentar nanti Laksamana yang akan membawa syahwat, kemaluan, dan keris Kertalasari, bendahara menyembah. Inilah bukti yang sebenarnya, tuanku. Pada pendapat Patik, tiada seorang pun yang mampu membunuh penjurit ataupun askar upahan, melainkan Laksamana. Bukan sahaja tidak dapat membunuh dia, bertentang mata pun mereka tidak mampu. Mereka tunduk malu dan berlalu pergi. Nah, ini ya, senang. Bagian soalan 4 ini dia susah karena calon tidak berapa paham. Nah, itu yang paling susah. Oke. Soalan 5, beri bahasa. Kamu akan diberi petikan atau gambar atau kedua-dua. Kamu harus memberikan dua hingga tiga peribahasa yang sesuai dengan petikan atau gambar atau kedua-dua yang diberikan. Oke. Oke, ini dialog dari antara penumbuk duga dan Fahmi. So, bilang, saya memohon menyertai program ini karena ingin melihatkan keunikan dan perbedaan budaya masyarakat di negeri lain. Dengan itu, saya minta dapat menimba pengalaman dan pengetahuan yang baru. Bak kata peribahasa, jauh berjalan, luas pemandangan. Maksudnya, boleh saya? Maksudnya, lagi kamu berjalan, lagi jauh kamu berjalan, lagi luas, lagi jauh kamu berjalan, lagi luas pemandangan kamu. Maksudnya, lagi kamu uh, berusaha, lagi banyak pengetahuan kamu. Nah, so yang susah ini, dia susah karena calon tidak paham, tidak tahu dia punya pangkalan data beribahasa tidak luas. Dia memang mungkin kecil, ya, tidak luas. Your brain
Ya, data bahasa, sorry, pangkalan data untuk store peribahasa tidak cukup, tidak kecil. So, what apa yang kamu boleh buat adalah baca banyak buku. Oke. Bagian B, terdiri daripada 3 soalan. Soalan 6, petikan umum. Soalan 7, petikan sastra. Dan soalan 8, novel. Petikan umum. Murid haruslah baca arahan soalan dengan teliti, bulatkan kehendak soalan menggunakan pen merah, dan highlight jawaban. Jawaban perlulah lengkap, yaitu mempunyai subjek di awal ayat. Maksudnya, kamu perlu salin balik soalan sebelum kamu tulis jawaban kamu. Jangan direct pergi tulis soalan. Itu salah. Itu salah. Satu isi, satu ayat, haruslah satu isi, satu ayat, satu penanda wacana, dan satu noktah. Biasanya ada satu atau 2 soalan. Itu aja. Oke. Jangan lupa. Kalau yang minta huraian, jangan lupa tulis jangan lupa tulis kata hubung macam bagi, untuk, demi, agar, karena, supaya. Ya, huraian. Penanda wacana macam selain itu, di samping itu, seterusnya, selanjutnya, tambahan pula, malahan, walau bagaimanapun. Yang paling kerap kalau saya gunakan seterusnya, selain itu, dan di samping itu. Itu aja. Soalan kebat perlu banyak sedikit isi. Kalau saya tulis 3 atau 4. Tengok markah. Kalau soalan kebat ini dia perlu tengok markah. Oke. Kamu juga jangan lupa tulis nomor soalan. Macam nomor soalan 6E, 1, E2, E3. E3. Soalan 7, petikan sastra. Baca arahan soalan dengan teliti dan bulatkan, sama juga dengan soalan. Petikan sastra dan petikan umum, dia punya perhatian nih. Ya sama sahaja dengan sama. Sama. Oke. Oke. Soalan 8. Novel. Soalan 1. Kamu akan diberi satu novel. Petikan novel. Novel di sebalik dinara yang sangat modern. Nah, sangat modern. Kamu diberi satu soalan dan kamu ambil bulat-bulat, teman. Ambil bulat-bulat dari petikan. Dia bilang, berdasarkan petikan, mengapakah Alia separuh mengherdik apabila Farisha dapat berkomunikasi dengan Karl? Dia rasa cemburu melenyap. Dia merasakan ini tidak adil. Mengapa perempuan ini dibenarkan berhubung dengan Karl sedangkan dia tidak? Kita akan gitu. Oke. Jawaban dia. Alia separuh mengherdik apabila Farisha dapat berkomunikasi dengan Alia, Karl, karena Alia berasa cemburu. Selain itu, ingat, ada selain itu. Alia merasakan perkara tersebut tidak adil karena Farisha dibenarkan. Oke. Kalau dia dalam kata ayat itu, jawaban dia dalam dialog, kamu harus tukarkan supaya dia bukan dialog. For example, contohnya, bukankah awak sedang koma? Bagaimana awak boleh bercakap dengan saya? Kamu harus tukar. Kalau dia tanya, kenapakah Farisha
menyuarakan kekeliruannya. Dia bilang, kamu harus baca supaya tukar dan tukar dialog itu kepada ayat. Oke, yang ini yang susah, sedikit susah. Kalau kamu tidak baca bahkan sangat-sangat susah paham. Salah. Oke, oke. Kamu perlu tulis tiga, empat soalan, empat. eh Biasanya tiga hingga empat. Dia tengok apa? Dia tengok apakah dia tengok kehendak soalnya. Mungkin dua peristiwa, tiga peristiwa. Ini eh dua peristiwa. Itu dua. I think dia bagi. I think this one minta tiga. Salah. Right. Okay. Peristiwa menarik yang dapat dalam novel ini adalah peristiwa Kal menguasai tubuh dan minda Shida walaupun Kal sebenarnya sudah meninggal dunia. Oke. Kamu harus bagi peristiwa, bukti, dan jelaskan dan huraian. Huraian. Peristiwa menarik yang lain ialah peristiwa Akram berpura-pura tidur semasa di kapal terbang. Ini uh, kapal terbang dan Farisha mencatat alamat yang diberikan oleh Akram dengan menggunakan sebatang pen. Sebarang pen. Itulah. Bagian C ialah soalan rumusan. Rumusan. Soalan rumusan. Kamu akan diberi dua bahan rangsangan, biasanya satu petikan dan satu grafik. Kamu harus tulis tiga hingga empat perenggan, tapi saya shortkan empat perenggan. Tidak boleh melebihi 120 patah perkataan dan terdiri daripada pendahuluan, fokus satu, fokus dua, dan kesimpulan. Contohnya, contohnya, ini contoh petikan satu, bahan satu. Ini bahan dua. Oke. Oke, ini rangka jawabannya. Kamu haruslah untuk menulis pendahuluan, kamu haruslah mengenal pasti apakah fokus dia. Dulu KBSM, kamu akan diberi satu petikan saja dan kamu boleh mendapat fokus daripada petikan tersebut. Oke. Tersebut. Oke. Biasanya dia bilang, Pak, petikan di bawah membincangkan fokus satu dan fokus dua. Dulu masa KBSM. Oke. Oke. So, penduluan kamu haruslah
Start dengan rumusan membincangkan usaha ataupun langkah membentuk pribadi remaja yang unggul dan puncak-puncak kebejatan sosial dalam kalangan remaja. Dapat dua maka. Fokus satu, kamu berdasarkan bahan satu. Fokus dua, berdasarkan bahan satu. Dan fokus dua, kamu juga fokus bahan dua. Kamu untuk fokus dua, kamu haruslah ambil dari bahan satu dan bahan dua. Fokus satu pun boleh ambil dari bahan dua. Tiasa mestinya bahan satu ambil fokus satu ambil daripada bahan dua satu aja. Nah, kesimpulannya dalam satu soal satu ayat pun cukup dah. Nah, inilah cara menjawabnya. Yuk, jawab ya. 110 patah perkataan. Oke. Ini kamu ini yang apa nih? Ini apa? Oke. Ini yang kamu perlu ambil perhatian. Oke. Baca arahan soalan dengan teliti. Bulatkan kehendak soalan menggunakan pen merah dan highlight jawaban. Ini untuk supaya kamu tidak keluar kehendak soalan. Dan kenal pasti fokus satu dan fokus satu, dua dalam bahan satu dan bahan dua. Ya, kamu tidak kata kunci arahan soalan, kamu kamu tukar kepada kata sama makna atau sinonim. Ya, sinonimnya. Faktor, pergi punca, sebab, alasan, gitu. Sentiasa ingat apabila membuat rumusan, 8 isi perlu dikeluarkan daripada kedua-dua bahan. Fokus yang sama daripada kedua-dua bahan petikan dan bahan grafik, digabungkan dalam perenggan yang sama. Maksudnya, kamu haruslah mengambil untuk fokus satu dari bahan satu dan bahan dua. Fokus yang banyak isi dalam petikan kan lebih isi berbanding fokus yang sedikit, kombinasi mungkin 6-2. Namun demikian, dalam aspek pemerangganan isi, fokus yang dijumpa telah lebih dahulu akan dinyatakan terlebih dahulu. Walaupun ya isinya sedikit. Maksudnya kamu haruslah tulis fokus yang kamu jumpa dulu. Jawaban perlulah lengkap, yaitu mempunyai subjek di awal ayat. Ya. Remaja. Siapakah pihak fokusnya? Itulah subjeknya. Oke. Jangan lupa penanda wacana. Dan perlu kira patah perkataan. Jangan satu kesalahan yang sering saya jumpa, yang cikgu pernah cerita saya. Murid akan, walaupun dia kira 145, dia akan menipu. Dia tulis sana 110. Kamu jangan ingat pemeriksa ini bodoh ya. Dia akan boleh nampak ataupun mungkin akan kira. Jangan kamu pikir. Oke. Oke. Saya ingin mengucapkan selamat menjawab soalan esok. Good luck.